hujah ada dua. Okay, tadi saya tunjukkan hujah ada dua. Hujah yang pertama ni hujah didaktif. Okay, didaktif ni umum menjadi khusus. Okay, didaktif ialah umum menjadi khusus. Umum tu secara menyeluruh. Kemudian dia akan menjadi khusus. Khusus tu merujuk kepada kes tertentu. Dia dah special dah. Okay, daripada umum menjadi khusus. Didaktif. Jangan tertukar ni ya. Okey, contoh. Ni yang pertama. Tengok yang pertama dulu. Semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR ialah sudut tirus. Maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Dia buat kesimpulan dia lah. Mula-mula dia bagi semua sudut tirus. Dia tak bagi sudut tirus tu yang mana satu. Tapi yang bawah ni dia dah bagi PQR. Okay, so yang ni ialah umum. Ayat pertama ni umum. Bila masuk ayat kedua, dia dah bagi PQR bermaksud dia dah khususkan dah. Dah ada nama sudut tu. Okay. So, umum kepada khusus, ini ialah didaktif. Okay, tengok yang kedua. Semua wakil pertandingan sudoku ialah ahli persatuan matematik. Ni umum ni. Dia beritahu semua wakil. Okey, kemudian yang kedua ni baru dia bagi tahu Jamal. Salah seorang lah. Jamal ialah wakil pertandingan sudoku. Maka Jamal ialah ahli persatuan matematik. So Jamal ni dia dah khususkan dah, special dah. So umum kepada khusus didaktif. Okey, kena hafal tu, kena ingat. Okey, pergi dalam hujah didaktif, masih lagi hujah didaktif kita akan tentukan sama ada hujah itu sah atau tidak sah. Kemudian, kalau dia sah, kamu akan tentukan pula munasabah atau tidak munasabah. Okey. Ni menentukan kesahan. First kali kita nak tahu dia sah atau tak. Kalau sah, kita nak tengok pula dia munasabah atau tak munasabah. Kalau dia tak sah, tak payah lagi tengok munasabah. Dia memang automatik jadi tidak munasabah. Okey, hujah didaktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk. Sebelum tu kamu kena faham dulu 3 bentuk hujah. Okey, bentuk pertama, kalau dia gunakan semua, macam ni, semua A ialah B. Okey. Kemudian dia khususkan, dia bagi khusus T ialah A. A dulu, A yang pertama. Baru B turun ke bawah. Okay, so ini bentuk satu. Dia kena follow. A, premis 2 mesti A, kesimpulan mesti B. Tak boleh bertukar. Okay, kalaulah ayat nanti, hujah nanti dia bagi contoh, premis 2 dia letak yang belakang dulu, kesimpulan dia letak yang depan. So bentuk tu dah salah, so dia tak betul, so dia tidak sah. Dia mesti follow Premis 2 mesti ayat yang pertama A tu, kesimpulan baru ayat B. Okay, itu kalau bentuk satu, menggunakan semua. Menggunakan perkataan semua. Okey, pergi bentuk 2, jika maka. Okey, jika P maka Q. Okey, dalam bentuk 2 ni, dia benar maksud dia tak nafikan, dia follow je. So premis 2 mesti P dahulu. Yang pertama dulu. Kesimpulan baru Q. Okey. Premis 2 mesti P, kesimpulan baru Q. Ayat tu benar. Okey, dia tak nafikan. Okey, kalau bentuk ketiga ni dia samalah macam bentuk 2 ni. Jika P maka Q, sama juga. Tapi, dia nafikan. Okey, dia nafikan. Ada perkataan bukan sini. Okey. Bila nafikan, P akan pergi jadi kesimpulan dulu. Okey, kita balik. Q pula akan jadi premis 2. Okey, nampak dia punya perbezaan bentuk 2 dan bentuk 3. Okey, nampak jelas tak? Boleh faham tak? Senyap ke ni? Okey? Okey. So kena
Ingat bentuk ni macam mana. Bentuk 2 ni bermaksud P dulu baru Q. Bentuk 3 bila dia nafikan, dia Q dulu baru P. Okey, jadi untuk tentukan sah, kesahan ni, dia bergantung kepada bentuk. Bergantung kepada bentuk. Okey. Dia tak tengok pun premis atau kesimpulan tu benar ke palsu ke. Dia punya kebenaran tu. Hanya tengok pada bentuk dahulu. Baru tentukan sah atau tidak sah. Okey. Bila dah sah, kalau dah sesuatu hujah tu sah, kita nak tentukan dia munasabah ataupun tidak. Okey, munasabah ni, dikatakan munasabah jika hujah adalah sah. Ni syarat pertama dia mesti sah. Okey, dan semua premis dan kesimpulan adalah benar. Premis dan kesimpulan mesti tiga-tiga benar. Tak ada 4 pun semua 4 benar. 5 pun semua kena benar. Okey, itu menentukan munasabah. Okey. Ni dalam bentuk carta lebih senang nak ingat. Lebih senang nak faham. Okey, hujah deduktif. Okey, ini hujah deduktif. Kalau menepati bentuk, dia akan jadi sah. Kemudian kalau sah pula, kita cek kalau semua premis benar, kesimpulan benar, dia akan jadi munasabah. Okey, tapi kalau dia sah pun, tapi ada yang premis atau kesimpulan dia palsu, dia akan jadi tidak munasabah. Okey, so boleh jadi sah dan munasabah. Dekat bahagian sini Kalau sini, sah tetapi tidak munasabah. Okey. Bila hujah deduktif tu tidak menepati bentuk tu dia dah lari daripada bentuk tu Okey, dia akan jadi tidak sah dan automatik jadi tidak munasabah. So yang ketiga, tidak sah dan tidak munasabah. Okey, boleh screenshot ni. Ini senang nak ingat. Okey, carta ni senang untuk kita ingat. Okey, kita tengok contoh. Ni contoh dalam buku teks Okey, semua pelakon pandai menari. Kalau perkataan semua bermaksud dia bentuk apa? 1, 2 atau 3? 2. 2 ke? Semua. 1. Bentuk 1. Tadi bentuk 1. Bentuk 2 dan 3 jika maka. Okey, bentuk 1 semua. Okey. Ini ialah P. Pelakon tu P. Okey. Pandai menari tu ialah Q. Okey, adakah premis 2 mengikut bentuk 1? Dia menepati bentuk 1 tak? Dia bagi Jasmine. Contohlah seorang pelakon tu nama Jasmine. Dia dah khususkan. Jasmine ialah pelakon. Okey, pelakon yang pertama. Pandai menari pergi kesimpulan. So betul lah. Okey, Jasmine pandai menari. So bentuk ni ialah betul. Menepati bentuk. Kita tak tengok lagi dia benar ke palsu, ayat tu benar ke palsu, belum lagi. Kita nak tengok bentuk dulu. So menepati bentuk 1. Maka hujah ini sah. Kita nak tengok dulu, dia sah ke tak sah? So sah. Bila sah, kena cek pula munasabah atau tak. Munasabah baru kita cek satu persatu. Okey, yang pertama. Adakah semua pelakon pandai menari? Ikut logik. Palsu kan? Tak semua pelakon pandai menari. Jadi ni premis 1 dah palsu. Okey, bila ada je yang palsu bermaksud dia tidak munasabah. So jawapan dia sah tetapi tidak munasabah. Okey? Ni. Okey, kalau contoh 2. Tengok dulu bentuk. Ni bentuk apa? Bentuk 2 ke 3? Bukan bentuk 1 sebab bentuk 1 perkataan semua. Ni bentuk 2 atau 3 je? 3. Kita tengok. Jika K boleh dibagi tepat dengan 8, maka K boleh dibagi tepat dengan 4. Okey, bila pergi premis 2 dan kesimpulan dia ada perkataan tidak. Ada tidak.
Okey, dia ada penafian. Jadi ni ialah bentuk 3. Adakah dia menepati bentuk 3? Kita dah kena pasti dah bentuk 3. Adakah dia menepati? Bentuk 3, bentuk 3 macam mana? Bentuk 3 mesti yang ini patut di sini. Yang depan ni patut yang di belakang. Tapi tak sama ni. Tak betul kan? So ini sepatutnya 4 kat atas, 8 dekat bawah. Sebab dia nafi, dia akan terbalik. So dia tidak menepati bentuk 3, maka hujah ini tidak sah. Okey, bila tidak sah je automatik akan jadi tidak munasabah. Okey? Tidak sah dan tidak munasabah. Okey. Saya bagi lagi contoh 3. Cuba jawab. Adakah sah atau tak sah? Sah. Sah. Bentuk apa ni? Dia follow je. Dia tak ada penafian pun. Dia ikut. Yang ni dulu kesimpulan last. So dia bentuk 2, menepati. Jadi hujah ini sah. Okey, bila sah pula kita cek satu persatu. Dia benar ke palsu? Okey, yang pertama. Jika W kurang 9, maka W kurang 19. Kalau kita ambil contoh apa-apa nombor pun, kita cuba kalau 6, okey, 6 kurang 9, maka 6 pun kurang 19. Okey, itu contoh. So dia benar. Okey, pergi premis 2. 4 kurang 9. Benar kan? Okay, yang ketiga 4 kurang 19 pun benar. Semua benar. Jadi jawapan tu sah dan munasabah. Okey. Okey, so habis untuk hujah didaktif. Okey, masuk yang kedua. Ni last last hujah induktif. Okey, kalau tadi umum kepada khusus. Sekarang khusus menjadi umum. Daripada special case tu, case yang khusus, dia jadikan ayat tu secara umum. Okey, dia terbalik macam tadi. Okey, contoh dia. Ni sini contoh. Tengok yang pertama dulu. Hasil tambah sudut perluaran bagi segi 3, 360. Okey, segi 4, 360. Sama ni. Pentagon. Ni khusus lah. Segi 3, segi 4, pentagon. Dia dah khususkan. Okey, ni ialah khusus. Okey. Kemudian, dia buat secara rumusan, dia buat kesimpulan secara umum. Hasil tambah peluaran setiap poligon. Sebab 3 ni ialah poligon. So, dia buat poligon ialah 360. Dia umumkan. So, khusus kepada umum ialah induktif. Okey. Okey, yang kedua ni, hasil tambah digit 18 boleh dibahagi tepat dengan 9. 27 pun boleh dibahagi tepat dengan 9. 36 pun. So, ni khusus. Boleh dibahagi tepat dengan 9. Okey, ini ialah khusus. Jadi, bila dibuat umum, hasil tambah digit gandaan 9. Diumumkan. 18, 27, 36 ni ialah gandaan 9. Jadi dia umumkan ni. So khusus menjadi umum. Ini ialah induktif. Okey, nak bagi kamu jelas apa maksud induktif. Okey, dalam induktif dia tak ada sah atau munasabah. Dia lain pula. Dia ada kuat. Kalau tak kuat dia akan jadi lemah. Okey, kalau dia kuat dia akan kita boleh tengok dia yakin atau tidak meyakinkan. Okey, dia lain pula. Okey. Kalau kuat atau lemah tu ditentukan daripada tahap kemungkinan kesimpulan itu benar. Kena tengok kesimpulan. Kita cek kesimpulan tu benar ke tak. Okey, kita nak tengok dia kuat ataupun lemah. Kalau kesimpulan tu benar, so dia akan jadi kuat.
Okey, kemungkinan. Tapi ada juga kemungkinan kesimpulan itu palsu. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, untuk tentukan meyakinkan atau tidak meyakinkan berdasarkan kebenaran premis dan kesimpulannya. Okey, kena benar. Okey, tengok dia punya carta. Okey, untuk hujah induktif, kalau kesimpulan benar, dia tengok kesimpulan dulu. Kesimpulan benar, terus dia jadi kuat. Okey, bila kuat pula, kita tengok. Adakah semua premis benar? Sebab tadi kesimpulan dah benar. So kita tengok premis pula. Semua premis benar meyakinkan. Tapi kalau ada premis yang palsu, dia akan jadi tidak meyakinkan. So kalau kuat dan meyakinkan, ada juga kuat tetapi tidak meyakinkan. Kalau sebelah sini, kalau ada kesimpulan dia palsu, dia akan terus jadi lemah. Bila lemah, dia terus tidak meyakinkan. Tak payah check lagi premis dia tu. Sebab kesimpulan dah palsu. Okay? So boleh screenshot yang ni pula. Ni yang kedua. Senang untuk nak buat latihan. Okay. Okay, kita pergi contoh. Okay. Premis 1. 27 ialah gandaan 3. 81 ialah gandaan 3. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Okey. First kali kita kena tengok kesimpulan. Okey, adakah semua gandaan 9 ialah gandaan 3? So kesimpulan ni benar. Okey. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. So benar kan? Kalau kena ikut logik ataupun ni matematik, kena ikut matematik yang benar lah, yang betul. So kesimpulan benar, maka hujah ini kuat. Okey, bila kuat, kita kena tengok pula premis. Premis 1, benar tak? Benar. Premis 2, benar. So jawapan dia, semua premis benar, kesimpulan benar, maka hujah ini meyakinkan. Ni jawapan dia. Kuat dan meyakinkan. Okey. Okey, nombor 2. Ni nombor 2 ni ayat logik, bukan ayat matematik ni. Okey, ikan kembung bernafas dengan insang. Ikan hiu bernafas dengan insang. Kesimpulan dia, semua ikan bernafas dengan insang. Okey, adakah kesimpulan ni betul? Benar. Adakah semua ikan bernafas dengan insang? Semua ikan bernafas dengan insang? Tak. Tak kan? Apa ikan yang bukan bernafas dengan insang? Bagi contoh? Ikan paus. Tu ada contoh. Nanti Google apa ikan yang tidak bernafas dengan insang. Dia guna paru-paru. Okay? So bukan semua ikan So ini palsu. Jangan kita ingat nama ikan je dia bernafas dengan insang. Okay? So kesimpulan ini palsu. Kena ada logik. Kena ada logik dia. Fikir logik. Okay. Kesimpulan palsu. Logik tu maksud dia kena fakta lah. Ada fakta dia yang membuktikan. Okay. So kesimpulan ini ialah palsu. Maka hujah ini lemah. Okay. Bila lemah, dia terus jawapan Okay, ini sepatutnya tak payah check pun tak apa Sebab bila lemah je dia terus akan jadi tidak meyakinkan. Okay? Ni tak perlu check pun tak apa. Lemah dia terus jadi tidak meyakinkan. Nombor 3. Contoh 3. Okay, premis 1, premis 2, premis 3, premis 4. Dia tak semestinya hanya ada 2 je. Kadang-kadang ada banyak. Okay, tengok kesimpulan dulu. Semua nombor perdana boleh dibahagi tepat dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Benar tak? Nombor perdana. Benar. Dia mesti syarat bahagi dengan 1 dan diri sendiri. Syarat memenuhi. Jadi kesimpulan benar.
So hujah ini kuat. Okey, bila kuat, kita kena check pula premis. Premis pertama ni palsu Satu bukan nombor perdana, ni salah dah. Ni palsu. Walaupun yang lain benar. Satu dah palsu, so terus jadi ada palsu, so dia jadi tidak meyakinkan. Jadi ayat ni kuat tetapi tidak meyakinkan. Okey. Siaplah untuk hujah induktif. Okey, masuk kepada kesimpulan induktif yang kuat. Okey, kita nak bentukkan satu kesimpulan induktif yang kuat bagi setiap pola nombor yang berikut. Okey, ni pola nombor diberi. Okey, kita perlu fokus pada bahagian dalam kerja ni. Okey, perlu buat kesimpulan induktif. Jadi nombor yang sama, kita keluarkan nombor yang sama. Kalau nombor yang berbeza tu dan pastikan ianya berturutan nombor, tukar menjadi huruf N. Okay, dan follow je apa operasi yang diberi ni. So untuk jawapan ni akan jadi 2N tambah 1. Koma N ialah N sama dengan 0, 1, 2, 3. Sebab dia bermula dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dot. Okay. Yang penting kena pastikan N tu ialah nombor yang berturutan. Okay, tengok contoh yang kedua. Kalau pola macam ni, tengok ni Ini kalau kita perhatikan nombor yang berbeza ni, nombor dia tidak berturutan. Dan sebenarnya nombor ni ialah punca kuasa 3 sempurna. Jadi kita tukar dulu. Okey, baris yang pertama ni kita jadikan bila punca kuasa 3 sempurna, so dia akan jadi kuasa 3. So dia bermula dengan 0, so 0 kuasa 3 tambah 0 lah. Okey, kita follow yang macam belakang juga. Okey, baris kedua 2 ke 1 kuasa 3 ialah 1 tambah 1. Follow yang belakang ni. Okey, yang ketiga ni 2, kita tukar 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 ialah 8. So tambah 2. Dan yang ketiga ni ialah 3 kuasa 3 tambah 3. Jadi jawapannya ialah kesimpulan 2 sama 2 dalam bracket N. Sebab nombor yang berbeza yang dah berturutan tu tukar menjadi N kuasa 3 tambah N. Okay. Sebab 0, 1, 2, 3 ni nombor yang berbeza ni dah tukar jadi N tadi. Okay. Tambah N. Koma. N ialah sama dengan 0, 1, 2, 3 dot. So inilah jawapan. So inilah akhir sekali untuk bab penakulan logik. Carta yang tadi dua perbandingan. Kalau tadi tak sempat nak screenshot, boleh screenshot sekarang yang ni. Okay. So habis bab 3. Okay.